Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang homeschooling. Okey, kita tengok dulu pendahuluan apakah itu homeschooling. Homeschooling ni merupakan satu budaya di mana dalam bahasa Melayunya iaitu sekolah di rumah. Jadi homeschooling ni telah dijadikan menjadi trend lah, menjadi pilihan masyarakat zaman kini sebagai trend pendidikan anak-anak. Di Malaysia juga ibu bapa banyak mengamalkanlah pendidikan homeschooling untuk anak-anak, terutamanya mereka yang tinggal di sekitar kawasan bandar. Okay, jadi keluarga memilih homeschool ni terdapat berbagai alasan lah. Antaranya tidak puas hati dengan pilihan pendidikan dan juga falsafah agama atau pendidikan yang berbeza, serta kepercayaan bahawa anak-anak mereka ni tidak boleh maju dengan struktur sekolah yang maybe terlalu tradisional. Okay, memetik tentang artikel yang bertajuk What is Homeschooling, mengatakan bahawa homeschooling adalah gerakan progresif di seluruh dunia dan juga di seluruh negara, di mana ibu bapa mendidik anak-anak mereka di rumah dan bukannya menghantar mereka ke sekolah awam atau swasta tradisional. Okay. Daripada John Holt dan Dorothy dan Raymond Moore mengatakan pergerakan homeschooling ni mulai berkembang pada tahun 1970-an. Kita dapat saksikanlah sejak tahun 1970 lagi sudah ada budaya homeschooling ini. Homeschooling sebagai pilihan pendidikan alternatif. Ada yang menghantar anak-anak ke sekolah seperti biasa mengikut sistem pendidikan yang diberikan oleh kerajaan, yang diberikan oleh setiap negara masing-masing. Ada juga yang mengekalkan ataupun memilih budaya homeschooling untuk anak-anak belajar di rumah. Saja. Faktor memilih homeschooling. Pertama, ibu bapa merasakan tidak puas hati terhadap sistem pendidikan pada ketika ini, khususnya sistem penilaian. Beberapa ibu bapa berfikir bahawa anak-anak mempunyai banyak kerja rumah yang perlu disiapkan setiap hari dan mereka mengalami tekanan yang berat sejak usia muda. Yang kedua, homeschooling berkembang akibat rasa ketidakkepercayaan ibu bapa terhadap sekolah formal kerana kurikulum sentiasa berubah akibat pertukaran menteri dan pertukaran kurikulum. Dan ini dirasakan memberatkan kepada anak mereka dan mereka berfikir bahawa anak mereka sebagai objek bukan subjek, dan ini akan menghalang kreativiti dan kecerdasan anak baik dari segi emosional, moral maupun spiritual. Yang ketiga, terdapat perbezaan kreativiti antara anak di sekolah perdana dengan anak homeschooling. Ini terdapat kajian yang menunjukkan bahawa homeschooling berperanan dalam meningkatkan kreativiti anak. Anak homeschooling berjaya menempuh homeschooling dengan kreativiti yang lebih tinggi daripada anak-anak sekolah aliran perdana. Yang keempat, kebanyakan ibu bapa berasa bimbang bahawa anak-anak menjadi mangsa persekitaran yang tidak sihat. Kelima, homeschooling membantu anak memahami pelajaran lebih baik dan anak merasa selesa kerana memilih dan mempelajari pelajaran yang mereka sukai. Keenam, anak cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi sehingga dia tidak malu untuk mengungkapkan pendapat ataupun pertanyaan terhadap pelajaran yang mereka tidak dapat kuasai. Dan faktor yang terakhir, yang ketujuh, faktor penentu terbesar keberhasilan anak bergantung kepada ibu bapa, yang seharusnya menjadi motivator terbesar bagi anak tersebut untuk terus maju. Oleh itu, para ibu bapa cenderung untuk memilih mereka sendiri mendidik anak-anak di rumah untuk menjamin keberhasilan anak tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada implikasi homeschooling. Implikasi pertama ialah matlamat pendidikan anak-anak mudah tercapai. Ini kerana tenaga pengajar di rumah seperti ibu bapa atau guru yang dilantik dari luar semestinya sudah menyusun apakah keperluan-keperluan bagi mencapai matlamat pendidikan yang diinginkan mengikut acuan mereka sendiri. Jadinya ini secara tidak langsung memudahkan lagi para ibu bapa untuk memantau pendidikan anak-anak mereka. Seterusnya, mereka dapat mengetahui dengan lebih jelas pembelajaran serta dapat memperbaiki kualiti ilmu pengetahuan kemahiran anak-anak mereka sendiri.
Implikasi yang kedua ialah mengelakkan jurang antara anak dan ibu bapa. Jadinya secara tidak langsung dapat membina hubungan baik dengan adik-beradik yang lain dan mewujudkan suasana keluarga yang sejahtera dan harmoni. Dan ini dapat membawa perkahwinan ibu bapa itu menjadi lebih baik. Selain itu, homeschooling adalah suatu bentuk pengajaran yang menggunakan tenaga ibu bapa sebagai pengajar bagi anak-anak mereka sendiri. Hal ini kerana secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan antara keluarga kerana proses pengajaran adalah sepenuhnya di rumah. Implikasi yang ketiga ialah pencapaian akademik yang baik. Yang ini di mana anak-anak yang mengikuti pendidikan homeschool ini lebih meminati pelajaran yang disampaikan kerana kebanyakan kandungan pengajaran adalah mengenai apa yang diminati oleh mereka. Dari situ mereka dapat menonjolkan ataupun membuktikan kreativiti mereka dalam bidang yang mereka minati. Dalam masa yang sama juga, ibu bapa juga perlu memberikan penekanan kepada subjek-subjek yang lain. Yang terakhir adalah implikasi keempat, iaitu membantu kanak-kanak istimewa atau MBK dalam meneruskan pembelajaran. Contohnya kanak-kanak autistik seperti yang kita ketahui bahawa kanak-kanak ini mengalami penyakit dari aspek mentalnya. Jadi mereka ini lebih cenderung kepada dunia mereka sendiri. Namun itu tidak menjadi masalah yang besar kerana negara kita sudah mengambil pendekatan pembelajaran untuk kekurangan kanak-kanak istimewa ini dengan menyediakan fasiliti dan kemudahan dalam pengajaran seperti kelas pendidikan khas. Okey, baik. Implikasi homeschooling yang seterusnya adalah memerlukan komitmen yang tinggi daripada ibu bapa. Hal ini dikenal pasti apabila ibu bapa lah orang yang berperanan dalam memastikan anak-anak mereka mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki yang telah disusun awal-awal sebelum sesi pengajaran. Selain itu, implikasinya ialah tiada pendedahan terhadap cara pengajaran atau style pengajaran guru lain. Hal ini boleh dilihat apabila mereka tidak dapat merasai pengalaman diajar oleh guru-guru lain selain daripada ibu bapa mereka. Implikasi yang seterusnya adalah mungkin kanak-kanak tersebut berpotensi menghadapi masalah dalam bersosial pada masa hadapan. Okey, hal ini boleh dilihat apabila jika kanak-kanak tersebut seorang yang introvert atau dalam kata lain tidak mudah mesra dengan orang lain. Okey, contohnya apabila dia introvert, dia tidak mudah mesra ataupun dia tidak mudah bergaul dengan orang lain. Apabila pendidikan dari rumah berlaku, mereka hanya bergaul dengan keluarga mereka dan hal ini mungkin akan menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak biasa bergaul dengan masyarakat sekeliling. Selain itu, Ilyas Ismail juga ada mengatakan bahawa homeschooling akan memberi kesan kepada hubungan sosial atau sosialisasi kanak-kanak. Hal ini boleh dibuktikan apabila anak-anak itu tidak dapat bersaing dengan rakan sebayanya yang lain. Implikasi homeschooling yang terakhir iaitu menurut Nuridah Alias et al. Menyatakan bahawa berpotensi mencetuskan kelahiran institusi baharu dalam sistem pendidikan negara. Hal ini boleh dilihat apabila badan bukan kerajaan, syarikat swasta maupun individu boleh bertindak memberikan tawaran perkhidmatan pendidikan. Bagi aplikasi teori psikologi yang boleh dikaitkan dengan isu yang kami bawa iaitu homeschooling, yang pertamanya adalah teori kognitif, seterusnya adalah teori behaviorism serta teori konstruktivism. Baiklah, bagi aplikasi teori psikologi yang pertama iaitu teori kognitif, mengikut peringkat kognitif kanak-kanak. Saya mengambil teori kognitif John Piaget. Menurut beliau bahawa mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk intelektual sesuai dengan tingkat perkembangan kanak-kanak tersebut. Yang mana kita boleh lihat homeschooling membantu kanak-kanak memahami pelajaran dengan lebih baik dan mereka akan berasa selesa kerana dapat memilih dan mempelajari pelajaran yang mereka sukai mengikut tingkat perkembangan mereka. Yang mana kita melihat juga peranan ibu bapa amat penting dan konsep homeschooling ni adalah bertepatan dengan teori Piaget yang mana
perkembangan kognitif kanak-kanak memerlukan lebih perhatian dengan suasana yang tidak sesak. Mengikut pandangan psikologi kognitif juga, cara pelajar menambahkan maklumat akan menentukan pencapaian tahap kefahaman mereka. Yang mana kita boleh lihat, pelajar homeschooling boleh mengakses internet untuk menambah maklumat pengetahuan mereka di samping seliaan ibu bapa. Teori behaviorism. Teori behaviorism ini telah dipelopori oleh seorang ahli psikologi iaitu namanya B.F. Skinner pada tahun 1904 hingga 1990. Okey, dalam proses pembelajaran anak-anak, pasti ada satu saat anak-anak ni tidak ada semangat, tidak ada mood, tidak mahu belajar. Di sinilah perlu adanya penghargaan, reward dan hukuman punishment kerana hal tersebut boleh membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar. Secara tidak sedar, anak-anak sudah distimulasi oleh ibu bapa mereka untuk selalu belajar kerana reinforcement yang telah diberikan. Ini dinamakan operant conditioning menurut teori B.F. Skinner. Teori ini menekankan kepada tingkah laku manusia. Ianya menekankan peneguhan positif dan peneguhan negatif bertujuan untuk menambahkan keberangkalian berulang suatu tingkah laku, bukan untuk menghentikannya. Peneguhan positif, satu peneguhan yang boleh memberi keseronok kepada anak-anak. Contohnya, ibu bapa boleh memberikan pujian terhadap anak-anak yang memberikan jawapan yang betul. Manakala peneguhan negatif diberi untuk memberi kesan tidak menyeronokkan kepada anak-anak. Contohnya, ibu bapa boleh memberikan punishment, denda kerana melanggar peraturan. Selain itu juga, teori ini mementingkan persekitaran anak-anak untuk membantu proses pembelajaran. Bermaksud anak-anak ini belajar daripada persekitaran dalam lingkungan stimulus. Hal ini termasuklah anak-anak meniru pelakuan ibu bapa. Dalam pandangan Albert Bandura, menegaskan bahawa manusia ini tidak didorong oleh daripada dalam, tapi daripada stimulus lingkungan. Jadinya, mereka ni belajar daripada metod pemerhatian. Menurut teori ini, perilaku individu berdasarkan proses modeling atau tindakan peniruan. Secara kebiasaannya, anak-anak akan meniru perbuatan ibu bapa. Jadinya homeschooling menyokong teori ini. Contohnya boleh diambil, anak-anak boleh meniru cara solat melalui pemerhatian cara ibu bapa mereka bersolat. Okey, di samping itu, teori ini dikenali sebagai teori behavior, teori yang mazhab tingkah laku yang mengutamakan pembelajaran kemahiran tertentu, khususnya kemahiran fizikal. Menurut Ivan Pavlov, rangsangan menimbulkan gerak balas dan berlaku pembelajaran apabila terdapat perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Jadi hal ini dianggap penting kerana bila latih tubi ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila rangsangan dikurangkan, maka respon juga semakin kurang. Jadi ni ibu bapa boleh memberikan latihan kepada anak-anak sebagai satu proses pembelajaran atau satu proses mengingat. Itulah teori behaviorism dalam homeschooling. Baiklah, teori terakhir yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran homeschooling adalah teori konstruktivism. Homeschooling ini dia melibatkan pembelajaran berpusatkan belajar dan ibu bapa sebagai pembimbing kepada anak-anak. Teori konstruktivism pula adalah teori yang membangunkan sendiri pengetahuan melalui pengalaman yang dilalui oleh pelajar sendiri, tidak bergantung hanya semata-mata kepada pengajaran guru. Ia juga melibatkan pembelajaran berasaskan masalah, di mana pembelajaran yang memberikan pendedahan secara aktif yang berpusatkan pelajar dalam memberikan pengalaman yang sebenar dalam masyarakat. Teori konstruktivism berpegang pada prinsip Zone of Proximal Development ZPD ataupun zon perkembangan proksimal, di mana kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang yang lebih mahir, sama ada guru atau rakan sebaya. Jadi melalui pembelajaran homeschooling ni, ibu bapalah sebagai pembimbing yang lebih mahir dalam menyelesaikan suatu tugasan atau penyelesaian masalah yang sukar untuk dilaksanakan. Teori konstruktivism turut mengetengahkan idea scaffolding, iaitu bimbingan daripada individu yang lebih kompeten kepada seseorang pelajar pada awal pembelajaran dan sedikit demi sedikit mengurangkan bantuan itu sehingga akhirnya pelajar tersebut diberi tanggungjawab sepenuhnya apabila berupaya melaksanakannya. Okey, oleh itu pendidikan secara homeschooling ni dia mendukung aspirasi teori konstruktivism ini, di mana ibu bapa boleh melepaskan anak-anak dalam menyelesaikan suatu permasalahan sedikit demi sedikit mengikut keupayaan mereka selepas memberikan mereka bantuan secara maksimum pada awalnya. Akhir sekali, ibu bapa sebagai pembimbing ini haruslah memastikan pegangan nilai, kepercayaan serta ikatan kekeluargaan terpelihara selain pencapaian akademik. Proses ini berlaku secara berterusan kerana ibu bapa sentiasa bersama dengan anak-anak mereka ketika di rumah. Oleh itu, ibu bapa harus bijak merancang aktiviti pembelajaran, perlu bijak menyediakan prasarana dan persekitaran yang baik dan juga bersedia dengan hujah-hujah yang mantap dan logik bagi menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh anak-anak.